Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummil wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jadi seperti mana biasa, malam ni saya tambah lagi satu, iaitu ada istighfar, dipanggil Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni iaitulah dipanggil penghulu penghulu segala taubat. Dan istighfar ni diamalkan. Dia terkenal dengan istighfar Syekh Abdul Qadir Jailani sebab beliau yang sangat masyhur yang mengamalkan akan penghulu segala istighfar ni. Sayyidul ni, Sayyidul ni penghulu lah. Penghulu segala istighfar ni. Jadi dalam tu kalau kita untuk seminta lalu yang saya boleh baca dulu sebelum kita mula, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar dia nah. Jangan silap pula. Boleh istighfar mana-mana pun boleh. Cuma kita malam ni kita nak fokuskan satu-satu amalan tu, satu-satu zikir tu kita nak khususiah yang itu. Baik, jadi maknanya kata ulama yang menulis dalam ni disebut sesiapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal dunia pada hari tersebut sebelum petang, maka dia dari kalangan ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu malam, maknanya sebelah petang tu, dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal dunia, maka dia dari kalangan ahli syurga. Riwayat Imam Bukhari. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Kemudian dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, penghulu istighfar itu ialah Allahumma anta rabbi. Yang kita nak baca malam ni, iaitu sesiapa yang bacanya dengan penuh keimanan waktu petang dan mati pada malam itu maka masuk syurga. Demikianlah juga siapa yang bacanya pada waktu pagi dan mati pada hari itu masuk syurga. Jadi dalam kita boleh ambil daripada apa disebut oleh hadis Nabi ni, mana orang yang biasa beristighfar dengan Sayyidul Istighfar itu kalau dia mati siang atau malam, baca siang atau malam, maka dia akan masuk syurga. Banyak sekarang ni kita banyak amalan-amalan yang dianugerahkan syurga bagi orang yang beramal. Maka sebab itu kita kena ada amalan dia. Jadi mungkin boleh saya kongsi sedikit pada malam ni tentang iaitu apa kelebihan-kelebihan Sayyidul Istighfar ni. Iaitu Allah akan melapangkan dirinya dari segala kesusahan dan melepaskannya daripada segala tekanan dan akan dikurniakan rezeki tanpa bisa dikira banyaknya. Ini pun amalan yang mendatangkan rezeki juga kan, sebab orang yang beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan sesiapa yang beristighfar sebanyak 70 kali, nescaya Allah akan menghapuskan daripadanya sebanyak 700 dosa. Maknanya 10 kali ganda lagi dosa dia yang akan dihapuskan oleh Allah. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, nescaya akan mendapati Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasihani. Tuhan tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Ada disebut di surah Al-Anfal ayat 33. Ini bagi orang yang sentiasa mengamalkan istighfar. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat keberkatan dan melorong jalan untuk menuju kepada segala macam kebajikan, sama ada dunia atau akhirat. Jadi menggunakan pemberian yang baik kepadanya sehingga ke waktu yang ditentukan. Jadi begitu jugalah kita kalau kita lihat amalan-amalan istighfar ini, yang mana biasanya dilakukan secara berterusan. Kerana seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu
ialah pintu taubatan nasuha. Itu pintu paling awal. Kalau kita umpamakan sebuah istana yang begitu besar, untuk masuk melangkah ke dalam istana tersebut, maka haruslah mendahului dengan pintu utama. Maka kita katakanlah pintu utama itu adalah pintu taubat. Di dalam pintu itu, dalam istana itu penuh dengan pintu syukur, pintu sabar, pintu redha, pintu qanaah, dan pelbagai lagi pintu-pintu yang lain. Tetapi pintu itu hanya boleh dimasuki melalui pintu taubat. Pasal dia adalah seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu. So insya-Allah bila kita tahu bahawa pintu yang utama, pintu taubat, maka marilah kita sama-sama kita mengambil jalan untuk berzikir, beristighfar, berselawat, semua tu banyak. Jadi apa yang Allah bagi, Allah dah sedia daripada kita amal-amalan untuk mendekatkan kita kepada syurga Allah. Sebenarnya hakikat yang bagi syurga itu Allah. Kata Allah kata, masuklah ke dalam syurga aku dengan rahmatku, bukan dengan amal kita. Jadi berarti amalan ni sebagai satu ganjaran, sebagai satu semangat untuk kita beramal. Cuma bila dalam masalah tasawuf pula, apa yang amal kita buat, kita jangan bangga dengan amal tu, takut jadi riak. Sebab ini sebagai satu sunnah Rasul. Kita ingat, istighfar ni sebagai satu sunnah. Nak mudah kita faham, nak mudah kita selamat supaya tidak berlaku riak, kita pandang sebagai satu sunnah. Bila satu sunnah tu, Nabi pun bertaubat. Nabi dikatakan dalam satu hadis, Nabi bertaubat ada yang kata 70 kali, ada yang kata 100 kali. Walaupun Nabi tu maksum. Walaupun Nabi maksum, Nabi masih lagi beristighfar setiap hari 70 kali hingga 100 kali. Jadi semalam kita ada bincang bagaimana waktu kita dijaga oleh menjadi rebutan antara malaikat dengan iblis. Apabila kita nak melakukan satu benda yang baik, contohnya kita nak berselawat, nak beristighfar, maka malaikat akan datang mendampingi kita. Sebab apa? Kita buat yang satu perkara yang Allah suka. Tetapi kalau kita buat perkara yang Allah tak suka, yang Allah murka, maka ketika itu syaitan akan datang merebut kita. Maknanya syaitan tu pimpin tangan kita, macam mana ibu memimpin tangan anak tu. Ni kita takut ni. Sebab tu kita kalau boleh buat imam muda ke, jangan ingat tak beramal. Jangan cakap ustaz tu dah tua, tak apalah beramal dah kan, orang tua. Bukan macam itu. Saya pun dulu muda juga. Tapi kita gunakan masa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kira orang tua je. Jangan kira orang tu nak mati dah. Muda pun mati ramai. Begitu. Jadi apa untuk tujuan istighfar? Sebab nak masuk dalam pintu tadi, nak melepaskan daripada pintu yang pertama tu, dia kena suci dulu hati tu. Nak kena bersih dulu. Dengan sifat apa? Dengan penyakit-penyakit zulmah. Zulmah ni penyakit yang gelap, gelita. Yang duduk dalam 10 sifat-sifat yang dicela oleh syarak tu. Segala sombongnya, riaknya, takaburnya, ujubnya. Itu semua perkara yang terkandung di dalam sifat-sifat yang dikeji oleh syarak. Maka dia kena nak sucikan sifat-sifat keji ini dengan beristighfar. Begitu juga contoh istighfar yang menyelesaikan kemelut. Kita lihat kemelut Nabi Yunus AS ketika baginda ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus dicampak oleh Allah ke dalam laut kerana baginda masih ada ajalat, yakni sifat-sifat mendahului qada Tuhan. Ada juga kat dia masa tu. Allah memelihara nabinya daripada sifat-sifat ajalat ini dengan membenarkan ikan nun menelan Nabi Yunus AS. Dan Nabi Yunus beristighfar untuk mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pun boleh baca. Kalau kita nak baca begitu juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian sel-sel Nabi Yunus. Sel Nabi Yunus, sel yang ada sifat-sifat ajalat tadi, dibersihkan oleh Allah. Setelah itu barulah doanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa hari ini kita doa kepada Tuhan, Tuhan tak makbul doa. Kita buatlah macam-macam doa. Macam kisah Nabi Musa AS ketika kering kemarau. Nak mohon doa. Buat macam-macam lah. Lepas tu Nabi Musa pun heran. Tanya Tuhan. Tuhan kata macam mana aku nak ampun dosa, nak ampun
Aku nak terima permohonan kamu sebab ada di kalangan 40 orang tak silap saya dalam kisah dia. Seorang tu berdosa, dia tak bertaubat lagi. Maka dek kerana seorang yang tak bertaubat itu, doa Nabi Musa beserta dengan kaum dia untuk mohonkan hujan, maka Allah tak terima. Kemudian sehingga Allah beritahu, kemudian Nabi Nuh pun beritahu, jadi yang seorang tu dia pun takut. Takut nak tinggal dalam jemaah, takut orang tahu dia yang masalah utama tu. Lalu dia mohon kepada Tuhan. Kan? Dia mohon minta jangan diaibkan kalau dia tinggal majlis. Dan lama-lama dia memohon kepada Tuhan. Dia minta ampun atas kesilapan dia tu. Jadi maka tak sempat dia keluar daripada majlis tu, hujan pun dah turun. Ini masalah kekuatan istighfar. The power of istighfar. Sebenarnya macam itu. Jadi begitulah. Nabi Yunus diperkenankan oleh Allah. Nabi Musa tadi pun begitu juga. Kita pun hari ni masalah COVID macam itu juga. Kita nak selesai, kita terlalu banyak daripada pemimpin politik ke atas tu yang duk perang bergaduh hari-hari dengan masalah nak jadi Perdana Menteri ni, nak jadi pemimpin. Kita tengok berapa banyak dosa dan maksiat mereka dah buat. Kita rakyat jelata pun macam tu juga, ramai yang dah berdosa. Jadi sekarang ni kita nak kena bersih dulu. So bahagian pertama nak kena sucikan dulu umat Islam ni. Hak yang kafir tu saya kira lah. Kira yang Islam dia nak bersih dulu. Dosa kita buat banyak sangat sehingga Allah turunkan musibah tu. Jadi antara langkah-langkah yang kita buat adalah dengan contohnya macam kita dah buat 2-3 malam ni. Dengan beramal, malam-malam kita jemaah ramai-ramai untuk kita sama-sama memohon keampunan daripada Allah. Baik, kemudian Nabi Muhammad tadi saya dah sebut. Kenapa Nabi Muhammad istighfar sedangkan beliau maksum? Kenapa? Kerana untuk memperakui akan kehambaan Allah kepada Allah dan membersihkan sel-selnya daripada rasa ada diri atau rasa keakuan. Ni satu lagi perkara ni. Jadi masalah sel dalam badan kita ni, sel ni membentuk tubuh badan kita, darah daging kita sel. Makanan yang kita makan berubah, bertukar menjadi sel. Jadi demikian juga. Kenapa Nabi istighfar? Kerana nak membersihkan segala sel daripada merasa adanya diri. Kita ni, selagi kita rasa ada diri kita mahu wujudnya kita, maka jadi syirik. Sebab wujud makhluk ni hanyalah mungkinul wujud. Wujud yang mungkin. Sebab kejadian kita, asalnya kita ni tak ada tau. Kita ni tak ada. Kemudian Allah cipta kita. Lalu Allah cipta kita. Lalu wujudnya kita tu. Wujud kita ni wujud yang ardi. Mana wujud yang mendatang daripada tiada. Kemudian diadakan. Dan ada selama-lamanya. Jadi kita bukan asal wujud. Jadi yang asal wujud itu adalah yang sedia wujud itu adalah Allah Ta'ala. Betul Allah bersifat dengan sifat qidam. Sedia adanya Allah Tuhan. Sedia tu sejak bila? Sejak tak boleh nak sebut, tidak ada waktu yang boleh menyebut tentang sedianya Tuhan itu. Tuhan dah ada dah. Alam ini kita boleh sebut, kita boleh bandingkan macam mana kita ni. Daripada tiada ada. Allah bukan macam tu. Allah dia tak ada perkataan tiada pada Tuhan tu. Jadi nak buang perasaan itulah. Diri tu dan merasa keakuan ada diri kita ni. Ini dalam persoalan antara tauhid dan juga tasawuf. Bila kita belajar ilmu macam ni. Tu nak buang mana tu. Maka Nabi istighfar. Demikian juga bila kita istighfar. Kita istighfar tu nak buang rasa keakuan tu. Supaya kita tak pandang diri kita ni wujud. Wujud kita bukan wujud mutlak. Wujud mutlak itu wujud zati. Wujud bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala wujud yang lain yang muhdas ini wujud yang baharu. Yang ardi. Yang mendatang. Nanti kita menjadi tauhid esok bila kita bincang bab ni. Jadi istighfar ni adalah penyataan hamba kepada Allah yang sangat tinggi nilai dia, value tu. Kan? Sebab kita menyatakan, merafakkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Maka dengan setiap hari kita merafakkan, kita merintih, merayu kepada Tuhan akan sifat-sifat jahat kita ni, sehingga terhakislah segala bisikan nafsu lawam, nafsu ammarah, nafsu lawamah dan juga nafsu mulhimah. Sebab kita kena keluar. Sebab Allah Ta'ala waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah, dialah penolong kita yang mengeluarkan manusia minaz zulumah, daripada kegelapan zulmat ilan nur, kepada cahaya petunjuk, cahaya ilahiyah. Maka Allah tu penolong. Kita boleh berusaha
Kita boleh berikhtiar. Tetapi yang menetap dan menentukan untuk kita keluar ini adalah kerja Tuhan. Bukan kerja kita lagi dah. Kalau kita ikhlas beristighfar, maka Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan zulmah itu. Jadi maknanya kan rugilah kalau bagi kita yang tidak melakukan istighfar, Sayyidul Istighfar ini. Jadi alhamdulillah, dan malam ni kita ambil ruang di sini. Walaupun kita berjauhan, ada baru masuk daripada Medan, Indonesia, jauh sana tu. Jauh daripada Indonesia, ada mana saya tak tahu, Brunei masuk tak masuk lagi. Kita ramaikan kawan kita kan. Jadi insya-Allah malam ni kita ambil peluang di sini, kita belajar bagaimana nak memulakan amalan kita. Sebab amal ni kita kena mengaji. Kita nak baca apa sekarang ni, zikir apa. Tak larat tengok dah. Kalau tengok zikir dalam YouTube tu, tengok dalam Google tu macam-macam zikir ada. Kan? Jadi kita ambil zikir yang khususiah untuk kita beramal. Kita faham, kita beramal. Begitu. Baik. Jadi insya-Allah, jadi itulah lebih kurang tentang kisah Sayyidul Istighfar ni. Dan masyhur Sayyidul Istighfar ini adalah bagi Sultan Aulia Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Masyhur bagi dia. Maknanya Sayyidul Istighfar ni terkenal di sisi dia tu. Dan ada hadis pula yang menyebut tentang kelebihan dan kemuliaan Sayyidul Istighfar ni. Jadi kita ambil lah, kalau ada masa bacalah 70 kali sehari. Kan? Sehari semalam tu bacalah 100 kali. Kan? Ataupun, Ustaz, panjang sangat lah Ustaz. Hak baca pendek boleh. Baca je lah, jangan tak baca sudah. Mana yang pendek kan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pendek sekali. Ataupun pendek lagi. Astaghfirullahalazim. 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 Boleh? Nak baca lagi boleh tak? Boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada banyak kan. Yang penting kita nak faham, kita nak baca tu yang mana satu. Ambil satu-satu, kita khusus. Amalan ni kata Nabi, tak usah tamak-tamak, hari ni baca sampai nak baca 200 kali. Esok 10 kali dah, tak larat dah. Dan manusia ni, saya ingat pesan Tok Guru saya Marin, dia kata ketika mu malas, mu baca sikit-sikit sudah. Mu baca banyak. Ketika mu rajin, baca sikit. Masa-masa rajin tu bukan ikhlas lagi. Nak tengok masa malas tu. Masa malas sangat-sangat tu kita beramal. Ni jenis masalah dari segi amalan kita. So saya harap tiap-tiap orang, semua yang ada dalam kuliah malam ni, dan kita ambil ruang untuk mempelajari, mulakan beramal. Kita tak tahu masa hidup kita berapa lama lagi ada. Jadi sementara kita diberikan segar, berikan kesihatan, berikan nyawa lagi, kita mulakanlah dengan mengamalkan istighfar. InsyaAllah segala kejahatan kadang-kadang akan keluar. Kadang-kadang kita rasa macam kena sihir. Kadang-kadang kita rasa stres. Sebenarnya bukan stres, bukan sihir kadang-kadang tu. Adalah dosa kita terlalu banyak sehingga dia macam api tu. Dosa ni dia panas macam api. Jadi bila panas, kita rasa macam kita ni, orang buat aku kan ni. Walau bukan ada kena mengena dengan orang pun. Kaya ke kita ni? Duit juta-juta ke yang orang buat sihir kita ni? Kita tanya balik. Disebabkan dosa tu panas. Dia macam api. Ubat dia apa? Penawar dia apa? Air. Air itu adalah istighfar. Air itu adalah istighfar. Maka kita kena istighfar supaya disiramnya api kepanasan akibat dosa kita tu. Kita selalunya kita nak tahu, tanyakan kawan kita lah. Kita ni dosa banyak ke tidak? Okay, itu yang bahagian pertama, istighfar, insya-Allah. So kita pergi ke program kita malam ni. Nanti kita sambung sikit lagi. Lepas ni ada lagi sedikit tazkirah sikit lagi. Kita nak masuk ke dalam amalan kita pada malam ni, iaitu kita mulakan dengan istighfar. Baik. Jadi amalan yang terbaik sebelum kita mulakan istighfar, pertama kita mengucap dulu, kita kembalikan iman kita balik, duduk dalam Islam iman ihsan balik. Jangan kita tak mengucap dulu. Tak tahu tadi kita dah buat apa. Maki hamun orang ke, mengata orang ke, mengutuk orang ke. Jadi duduk dalam dosa dan maksiat. Jadi kita Islamkan balik.
Maka marilah kita sama-sama kita mengucap syahadah balik, kemudian lepas tu baru kita mulakan untuk membaca zikir pada malam ini insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, mari kita sama-sama baca. Kita baca dulu malam ni 3 kali dulu. InsyaAllah nanti kemudian kita boleh sambung panjang-panjang sikit. Nak bagi biasa dulu malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. So kita baca 3 kali dulu. Nanti kalau ada masa, siapa-siapa yang dah ambil masa lah, kalau aulanya Sifah ni dia baca lepas solat taubat. Lepas solat taubat, buat 2 rakaat tu sambung dengan bacaan istighfar Sayyidul Istighfar ni, ya. Baik. Kemudian kita beri salam pula kepada Nabi. Salam 50 kali insya-Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurul Arshillah. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiri bihaqqi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa darhil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiri bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadri والمقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق والحادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. السلام عليكم يا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. Assalamualaikum ya Jibril wa Mikail wa ya Israfil wa ya Israil.
Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikail wa ya Israfil wa ya Israel. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibn Mulkan Ibn Khalid Ibn Salih Ibn Abid Ibn Al-Fashad Ibn Syam Ibn Nuh Ibn Al-Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibn Mulkan Ibn Khalid Ibn Salih Ibn Abid Ibn Al-Fashad Ibn Syam Ibn Nuh Ibn Al-Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibn Mulkan Ibn Khalid Ibn Salih Ibn Abid Ibn Al-Fashad Ibn Syam Ibn Nuh Ibn Al-Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibn Mulkan Ibn Khalid Ibn Salih Ibn Abid Ibn Al-Fashad Ibn Syam Ibn Nuh Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Ibnu Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Ibnu Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Ibnu Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Bulian Ibnu Mulkan Ibnu Khalid Ibnu Salih Ibnu Abid Ibnu Al-Fashad Ibnu Syam Ibnu Nuh Khidil alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Alhamdulillah. So jadi saya sambung sikit lagi tazkirah pada malam ni, iaitu tentang kita tadi dah membaca selawat Al-Fatih, selawat Fatih. Jadi dalam selawat Fatih ni, seperti yang saya dah maklum, sebab kita biasanya apa-apa amalan pun yang kita nak baca, yang kita nak beramal, eloklah kita ambil ijazah dulu. Sebab dia masalah penjaga tu. Khadam ni di tiap-tiap ayat Al-Quran, di tiap-tiap zikir, tiap-tiap wirid, tiap-tiap doa yang kita baca ni, dia ada khadam ni.
masalah ni. Khadam tu ada 3 jenis khadam. Yang pertamanya daripada malaikat. Yang keduanya daripada iblis. Yang ketiganya daripada jin yang menjaga, yang menunggu di situ. Jadi apa-apa kita baca tu pun kena ada guru dia. Eloklah kita nak beramal khusus tu, elok kita ambil ijazah dulu. Supaya tak tertipu dengan istidraj. Istidraj ni, bila kita buat satu benda, kita beramal tu, kadang-kadang kita rasa kita dah capai dah makam yang kita inginkan itu. Tetapi itu bukan dia, itu istidraj. Istidraj ni maknanya benda yang Allah tak restu, Allah tak redha, Allah bagi kat kita. Sebab di situ ada penjaga yang bawa kita baca. Maka kita beramal dalam keadaan kita sombong. Dalam keadaan kita bongkak, takabur dan sebagainya. Ramai orang ahli zikir, dia berasa ujub, berasa hairan akan diri dia. Sebab bila tak ada mursyid, kita tak boleh mencedok, ambil dalam Google tu banyak. Buka Google tu ambil. Ni boleh baca. Ni selawat ni zikir ni. Lama-lama jadi isim tu, bila jadi gila esok. Sebab tu tak boleh bahaya. Sebab tu apa amalan pun kena ada mursyid ni. Macamlah kita juga beramal dengan amal ahli sunnah wal jamaah. Kena ada mazhab. Kenapa perlu pada mazhab? Supaya tidak jadi zindik. Kita bukan tahu apa yang Rasulullah buat. Sebab jarak masa kita dengan Nabi tu jauh. Maka datangnya imam yang 4 tu. Merangka balik, menyusun balik semua amalan-amalan Islam. Sebab tu kita kena ada mazhab. Sama juga dalam persoalan kita beramal. Nak kena juga ada mursyid dia supaya tak tertipu dengan istidraj daripada syaitan. Maka sebab itulah dalam kita beramal ni, yang kita fokuskan ni selawat Fatih. Selawat Fatih tu dulu kita dalam program Jelajah Syahadah pun saya rasa kita dah war-war, dah kita dah ijazah, dah apa semua tu. Supaya terlepas daripada istidraj tu. Baik, kemudian kenapa kita memilih selawat Al-Fatih? Kerana dia mempunyai kelebihan dan keistimewaan dia sendiri. Elok kita malam ni bila kita nak beramal tu kita faham dulu akan kelebihan-kelebihan dia. Tetapi ini sekadar kelebihan. Maknanya apa pun harus dengan ikhlas. Berkata sebagai ulama Maghribi katanya. Berselawat sekali dengan selawat Fatih menyamai 10,000 atau 600,000 selawat-selawat yang lain. Dibaca 11 kali selepas solat fardu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil dan aman tenteram jiwa dia. Itu 11 kali lepas solat. Dibaca 21 kali setiap hari. Luas rezeki dan keluarga selamat dari kesusahan. Hari ini timbul isu bila kena COVID. Ramai yang kita baca dalam paper, dalam akhbar, dalam berita-berita internet dan sebagainya. Orang dah tak ada kerja sehingganya menteri wilayah terpaksa bagi peluang untuk berniaga. Kita pun tahu rezeki kita ni milik Tuhan. Tuhan yang bagi rezeki kepada kita. Bila kita terlalu bergantung dengan makhluk, harap kita buat satu benda tu dapat rezeki, kita tak balik kepada Allah. Sedangkan kita lihat kalau di dalam solat duha tu sendiri, dalam solat duha kalau kita lihat, kita baca apa tentang kita minta kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki aku di langit, ku turunkanlah. Sekiranya di bumi, keluarkanlah. Sekiranya jauh, engkau dekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya rezeki aku itu haram, ya Allah, kau sucikanlah. Kita minta kepada Allah. Dan selawat ni begitu juga. Mendatangkan rezeki. Jadi kenapa kita tak nak berselawat? Kenapa kita duduk bising nak pinjam duit sana, pinjam duit sini, minta duit sana, minta duit sini kepada makhluk? Kat Tuhan kita tak nak minta. Ini satu lagi persoalan masalah kita, umat Islam. Bila kita beriman kepada Allah, kita kata amantu billah, beriman aku akan Allah. Maka kita beriman segala-galanya. Sebab rezeki itu Tuhan yang bagi, Allah segala-galanya. Pada ubudiyah dia, dia Tuhan yang memberi rezeki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Jadi kerja kita ni hanyalah teknikal. Tapi yang memberi rezeki itu Tuhan. Kenapa kita tak balik kepada Allah? Sedangkan dia Maha Pemberi. Ar-Razak. Kita ada dalam sujud
Dalam sujud duha kita baca, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Tuhan yang Pemberi. Kita minta kepada Allah. Jadi di sini perlunya kepada memahami tentang konsep rezeki itu kan. Kita tak boleh tak faham. Bila dia tak faham, itu yang jadi kita paksalah buat macam-macam. Kalau kedai tu jenis tulis wafak, gantung mata penjuru kedai tu, nak bagi rezeki tu masuk dalam kedai kita. Musim Covid ni macam mana? Nak keluar tak boleh. Dah kena kuarantin. Maka sebab itulah kita duk tengok ya. Ni kita tengok sekarang ni. Besar-besar kemungkinan kalau sampai tahun depan rasanya perniagaan offline ni yang offline macam buka kedai kecil-kecil semua tu kan. Dia kemungkinan. Banyak yang ketutup. Yang bertahan siapa? Yang takkan mati. Yang bertahan McD, KFC, Giant, hypermarket besar-besar tu. Mereka dah get ready dah. Dia dah bersedia dah. Tengok kan ni, kita order kedai mereka. Mereka dah bersiap sedia. Dan salah satu COVID kita lihat pun nak memusnahkan ekonomi tu. So jadi kita kena bijak, kita kena smart. Macam mana kita nak ubah? Jangan kita bergantung kepada ni macam mana rezeki aku ni. Maka kita boleh ubah pada bentuk-bentuk perniagaan sama ada atas talian. Yang sekarang ni kita dengar banyak yang orang dah mula berniaga atas talian. Maknanya kita minta kepada Allah rezeki. Tuhan akan hidayahkan kepada kita. Kamu buat ni. So kita kena berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah nak bagi kepada kita. Dan sebab itulah salah satu lagi, ketika lepas subuh tu, tak boleh tidur. Lepas subuh. Ni subuh pun tak lagi. Duk kira tidur sampai matahari naik. Bila rezeki nak murah? Sebab selepas waktu subuh, malaikat Mikail dah mengerahkanlah tentera-tentera malaikat lain untuk mengagihkan rezeki kepada semua hamba-hamba makhluk-makhluk Tuhan di muka bumi ini. Bukan takat manusia je, tetapi semua makhluk-makhluk Tuhan. Maka tugas Mikail mengerahkan bala tentera malaikat untuk memberi rezeki, menyampaikan rezeki. Maka bila orang yang tidur pagi, dia tak bangun lagi. Macam mana dia dapat rezeki pagi tu, hari tu? Memanglah ada rezeki, tapi rezeki itu tidak barakah. Maka pembahagian rezeki sehingga berlakunya lebih kurang dalam 15 minit gitu nak masuk waktu zuhur. Maka barulah berhenti. Datanglah sejenis angin, dipanggil angin mursalat. Angin itu datang beritahu bahawasanya pengagihan rezeki pada hari ini telah pun tangan. Tak ada lagi dah. Tunggu besok pula, pagi selepas subuh. Jadi waktu-waktu begini. Sebab tu Nabi dia berzikir daripada lepas solat subuh tu sampai naiknya matahari. Sampai solat duha. Lepas tu Nabi solat duha 2 rakaat. Apa fadilat pula? Orang yang beramal daripada lepas subuh sampai solat duha, dia dapat diberikan ganjaran pahala haji dan umrah. Dapat pula. Ni nak pergi umrah tak boleh. Musim ni pergi umrah, pergi haji pun tak boleh. Maka ambillah waktu tersebut. Lepas subuh tu jangan bangun. Jangan bangkit tempat solat tu. Bacalah zikir-zikir. Yang mana zikir mungkin boleh kita kongsikan zikir tersebut. Sehingga matahari naik segala tu, solat duha tu. Itulah waktu yang digunakan banyak rezeki. Kita menunggu-nunggu rezeki yang malaikat yang akan diagihkan oleh malaikat Mikail. Ni maka sama juga dengan orang yang membaca selawat Fatih. Selawat Fatih tu. Dan siapa beristiqamah 40 hari. Jangan tinggal walaupun sehari. Baca hari-hari. Banyak mana nak baca? Bacalah banyak mana pun tak apa. Istiqamah, jangan tinggal. Katalah ambil satu hari tu, nak baca selawat Fatih 100 kali. 100 kali tu bacalah sampai 40 hari. 40 hari, kata di ulama kat sini. Maka insya-Allah akan diampunkan oleh Allah kan dosa. Sebenarnya selawat tu sendiri mengampunkan, Allah mengampunkan dosa. Sebab apa? Satu-satunya amal yang dibaca, yang dibuat walaupun dalam keadaan ianya sombong, ianya bongkak, takabur dan sebagainya, selawat Nabi. Sebab apa? Allah terima amal kita sebab kita memuji-muji akan kekasih Allah. Maka Allah cinta kepada Nabi, maka walaupun dalam keadaan apa pun kita baca, Allah tetap akan menerima akan bacaan selawat kita. Itu antara kelebihan kita membaca selawat. Jadi kemudian yang istiqamah tadi udahlah diampunkan dosa dia oleh Allah. Kemudian terbuka rasa keajaiban. Allah akan buka perkara yang ajaib yang kita tak nak terfikir oleh akal kita.
Apa yang ajaib tu, tak payahlah kita cerita. Amal dulu. Besok dah dapat rasa, dia tahu lah man lam yazul lam yadri. Siapa dia buat, dia rasa lah. Kemudian menghilangkan duka cita. Mendapat hidayah dan tercapai segala hajat. Jadi bagi menyempurnakan hajat ni, musim kita cerita sekarang lah. Kita straight to the point lah. Musim sekarang ni berebut-rebut orang kan, fikir macam mana nak cari income, nak tambah income. Kita pun buat juga program macam-macam. Kan? Jadi tujuan untuk apa? Untuk kita nak support, bagi ajak kawan-kawan. Kita pun buat program juga. Tapi program kita ni lebih kepada konsep-konsep yang kita lakukan ni. 7P yang kita bawa. Pertama sekali, usahawan yang kita nak develop ni dalam konsep tarbiyah. Kita ada pula pembentukan pentarbiahan jiwa diri itu. Kita tak nak usahawan semata-mata usahawan yang nakkan duniaan. Kita nak lahirkan usahawan mukmin. Sebab usahawan yang beriman kepada Allah. Itu dalam konsep ni. Tapi dalam konsep fizikalnya kita sediakan latihan, produk nak berniaga apa, kemudian e-commerce, kemudian POS, sistem point of sale, management, payment gateway. Walaupun kita menumpukan kepada kerja akhirat, maka kerja dunia ni untuk ke akhirat kita sediakan juga sistem-sistem ni yang kita telah bangunkan untuk kita bawa usahawan-usahawan ni duduk bersama dengan kita. Jadi siapa-siapa lepas ni, sama ada dia tu dalam keluarga ke ataupun individu, kita mengalu-alukan untuk bersama dengan program yang kita dah sediakan ni dalam penghasilan produk-produk apa saja. Dia boleh duduk dalam sistem ni. Sistem ni sangat menarik sebab dia ada konsep pentarbiahan. Maka kita nak bawa manusia ni macam mana Nabi SAW. Nabi ni, masa Nabi berniaga tu, Nabi belum sampai lagi ke Syam. Orang-orang Syam dah tunggu dah Nabi ni. Sebab apa? Mereka rindukan Muhammad. Mereka nak tengok wajah Muhammad. Mereka nak tengok wajah Muhammad sebab Muhammad ini adalah kekasih Allah. Tunggu tu. Kita kalau kita tunggu orang yang kita kasih macam mana? Tak senang duduk dibuatnya. Kita tunggu nak jumpa orang tu. Begitu juga dengan orang Syam. Sebab Rasulullah dalam kehidupan dia, macam mana sunnah ditunjuk. Nabi tu bukan sekadar jual barang. Malahan Nabi juga adalah membawa akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqul azim. Akhlak apa? Khuluqul Quran. Akhlak Al-Quran. Sebab tu ketika sahabat tanya Aisyah, Muhammad tu macam mana? Kata Aisyah, Muhammad tu Al-Quran dan Al-Quran tu Muhammad. Apa yang ada pada Muhammad, semua ada pada Al-Quran. Tak ada setinggal satu zarah apa yang tak ada. Maknanya Quran dengan Muhammad tu lazim-lazimi. Sama je apa yang ada. Itulah maknanya bila Rasulullah tu berjalan, sebenarnya yang berjalan tu adalah Quran yang berjalan. Tu kita sebut the moving Quran. Siapa dia? Rasulullah Muhammad. Sama juga dengan kita pada dalam keadaan COVID macam ni. Kita nak kena balik kepada Allah. Kita tak boleh nak kira dunia je. Kita tak boleh nak kira apa yang Allah bagi. Kita kena fikir sama tentang benda-benda yang akhirat tu. Maka di sinilah pentingnya kita nak memahami macam mana kita nak dekatkan diri kita dengan Nabi SAW. Pasal tu bila kita baca salam kat Nabi, kita rasa lain. Sebab bila kita baca salam kat Nabi tu, kita kena hadirkan nur Nabi tu duduk depan kita. Hari-hari kita baca. Hari-hari kita ingatkan Rasul. Kalau tidak, kalau kita tak buat macam ni, kita tak ingatkan Nabi. Selawat tu selawat lah. Kita buat satu program khusus. Macam ni malam-malam. Salam kat Nabi, salam. Bila kita salam kat Rasulullah, kita akan ingatkan Nabi. Ingat kepada, apa lagi kita baca tadi? Kepada malaikat yang utama. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Itulah malaikat yang akan datang mencabut nyawa kita tadi. Siapa dia? Azrail. Mikail yang bagi kita rezeki hari-hari. So tanda kita beriman kepada malaikat. Wa malaikatihi. Beriman aku akan malaikat-malaikat Allah. Mana beriman, kita percaya kepada malaikat tu memang ada. Dan yang menjaga kita pun malaikat juga. Malaikat dengan kita ni tak boleh dipisahkan. Sebab tu orang yang beriman kepada malaikat, terutamanya kiraman katibin. Dia tahu kiraman di sebelah kanan. Kiraman katibin ni rakit dengan atik. Seorang catat amal baik, seorang catat amal jahat. Tanda dia beriman kepada malaikat ni, dia tahu malaikat akan tulis setiap apa yang dia buat. Bergerak aja kaki tangan dia, malaikat akan catat. Baik atau buruk. Tuhan catat baik buruk. Tuhan tunggu belakang di tepi pintu. Semalam kita bincang, Nabi sebut tunggu tepi pintu. Kalau pada rumah aja malaikat ataupun iblis tunggu. Sambut kita. Orang yang keluar rumah nak pergi buat benda yang Allah suka, yang Allah kasih, maka malaikat akan pegang tangan dia. Bimbing dia pergi tempat molek, tempat elok.
Manakala dia keluar rumah dengan niat nak pergi buat maksiat, pergi tempat maksiat yang tak ada pahala, yang tak ada faedah, maka iblis akan bimbing tangan dia. Maka iblis bila keluar rumah, bukan seekor iblis akan keluar. Yang pegang tangan kita tu seorang. Yang bawa bendera tu. Bawa bendera tu, berjalan tu. Maka iblis lain tahu dah. Kita dah sampai dah. Pasal apa yang ikut dia tu semua jenis bala tentera dia. Pengikut-pengikut iblis tu. Dengan malaikat, kalau sekiranya kita keluar pergi masjid, atau pergi mengaji, atau pergi buat benda yang baik, yang Allah suka, maka malaikat akan pegang tangan kita, bimbing. Dan malaikat tu berjalan dengan bendera, tanda malaikat yang bawa kita. Sebab tu kalau kita tengok di alam roh, di alam balik sana tu, kan, kita takut tengok. Kan? Pasal benda-benda tu benda yang kita tak pernah lihat. Macam mana keadaan malaikat dengan ni? Malaikat dan iblis ni. Jadi kita ingat kita keluar kita seorang je. Kalau start dah keluar rumah, tekan switch kereta, buka pagar, kita keluar rumah. Nak pergi ke mana? Masa kita keluar tu, siapa bimbing kita? Sama ada malaikat atau iblis? Ini benda-benda yang sangat penting. Ya. Kita nak kena faham masalah ni. Kalau kita tak kerti bab ni, kita ikut kepala otak kita je. Kita tak ada rasa benda tu bersalah. Kita tak nampak macam mana kehidupan kita ni duduk dalam keadaan Allah redha ataupun Allah murka. Okay. So jadi sebab itulah di dalam selawat ni kelebihan itu. Kebanyakan daripada arifin. Arifin ni orang yang arif. Menyebut bahawasanya selawat ini dapat membukakan asrar. Yang ni rahsia ajaib yang terhairan oleh akal sesiapa yang dapat membacanya 100 kali setiap hari. Jadi saya kata tadilah, membuka benda-benda ajaib. Ada para ulama, para orang soleh yang melihat pintu-pintu langit terbuka setiap hari. Ada waktu dia pintu langit terbuka. Maka mereka melihat ke alam yang tinggi. Allah buka pintu hati orang macam itu. Tapi kena istiqamah. Sebab tu dalam persoalan amal, selawat, zikir sebagainya, kita nak kena faham. Kita nak kena ambil tahu. Sebab benda ni akan berlaku pada kita. Persiapan sekarang supaya kita tak terkejut bila kita mati besok. Bila mati esok, jasad tinggal di sini. Roh akan dibawa naik ke langit. Tapi kalau kita dah makrifah kepada Allah, kita dah masuk ke alam tu, dah pergi ke sana dah, tak ada kita kisah sangat. Tapi takutnya kita tak pernah masuk. Pertama kali kita masuk, terkejut kita tengok di sana. Sebab di alam tu sana lain. Sangat-sangat berbeza daripada alam nyata ni. Jadi sebab itulah kita kena balik kepada Allah, kena bersegera balik kepada Allah, kena tinggal. Kan? Maknanya tidak boleh. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita ada futuhul ghaib. Apa kata dia? Matikanlah diri kamu sebelum kamu dimatikan. Maksud dia matikan segala hawa nafsu yang cinta kepada nafsu tu. Hawa nafsu tu kena mati dulu. Sebab nafsu ni, bila malaikat maut datang, dia seru depan ujung kepala kita tu, katanya dengan apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sedangkan kalau nafsu kita tu duduk di maqam mutmainnah, maka roh tu akan dengan senang mengalir keluar daripada ujung dekat ubun-ubun kita tu. Kata setengah ulama, dia roh akan keluar ikut ubun-ubun gitu. Tapi bagi roh manusia yang duduk pada nafsu ammarah, iaitu nafsu orang-orang kafir, nafsu orang yang derhaka kepada Allah, atau nafsu lawamah, maka roh tu akan lari dalam seluruh tubuh, takut untuk keluar daripada jasad tu. Sebab kedudukan dia tu, sebab malaikat akan rentak keluar. Maka sebab tu tingkatan 3 ni. Amarah, lawamah, mulhimah. Maka kena usaha duduk di tempat mutmainnah tu. Sebab malaikat maut dia seru tempat mutmainnah tu. Masa tu bila kita lepas salam, lepas kita beri salam dalam solat, Assalamualaikum warahmatullahi pandang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi pandang ke kiri. Ambil tangan, angkat tangan, tak atas ubun-ubun. Tarik turun ke muka. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Gitu. Ya Allah mudahkanlah. Mudahkanlah maut tu. Hari-hari lepas sembahyang buat gitu, mudah-mudahan roh tu mudah keluar. Tu begitu. Tu ada kaedah dia. Sebab itulah benda-benda macam ni ada kaedah fiqh begini, tauhid begini, tasawuf begini. Semua tu ada peraturan-peraturan yang kita kena mengaji. Kadang-kadang manusia ni selalunya
dia bermusuh dengan benda yang dia tak faham. Masalah terutama masalah ilmu. Bila tak faham macam ni, macam kita nak baca ni. Tuduhnya kita macam-macam. Tu saya ceritalah dengan orang-orang yang tak sealiran dengan kita. Memanglah orang kata macam-macam. Kita pula bukan kita nak layan begitu. Kita nak fikir orang yang berhajat ni. Orang yang nak ni. Nak balik kepada Allah ni. Bagaimana keadaan mereka tu. Sebab itulah kita buat program macam ni. Walaupun seadanya. Tapi insyaAllah. Saya rasa banyak boleh membantu. Memberi pencerahan kepada yang tak pernah mengaji benda-benda macam ni kan. Bukan senang lah. Nak mengaji zaman-zaman. Saya dulu pun jenuh nak mengaji. Nak faham. Mengadap Tok Guru tu. Tok Guru ni kita adap. Lah ni nak adap Tok Guru pun susah dah. Dah jumpa Tok Guru pun susah dah. Jumpa Tok Guru dulu saya nak mengaji. Tok Guru tersusun sen pun tak ada duit kita. Tok Guru lah ni ambil duit banyak. Ribu-ribu sekali minta duit kan. Ke satu kuliah tu. Dia orang minta duit ribu-ribu. Ratus-ratus. Biasalah. Tok Guru yang kita ngaji dulu tu tak ada duit. Tak bagi. Kita nak bagi pun tak ada. Kan? Orang saya macam itu. Bayangkan ilmu mereka tu punya hebatnya. Tapi tu pun dah rasa rendah diri lagi. Berbanding dengan guru-guru sekarang ni. Jadi susah nak jumpa. So jadi ini peluang kita sama-sama belajar. Baik. Kemudian sikit lagi. Tadi kita kata 100 kali kan. Kalau orang yang nakkan keajaiban. Baca gila Mula-mula ni kan. Orang tanya. Ustaz. Macam mana kita nak lepaskan diri kita daripada riak kadang-kadang rasa. Ya Allah. Bila kita buat satu benda tu. Niaga ni. Niaga ni sale naik. Kan? Sale naik. Bila sale naik. Startlah. Mulalah nak rasa mewah. Dia datang riak lah. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia pandai buat marketing. Dia pandai buat sale. Sebenarnya itu adalah istidraj. Tak usah duk bangga lah dengan kita buat. Sebab setiap orang tu diuji. Allah nak uji kita syukur tak syukur. Jadi kita jangan sombong dengan Tuhan. Dengan apa yang Allah bagi kita ni. Kita syukur kepada Allah. Kalau kita rasa rezeki banyak Tuhan bagi. Kita cakap gini. Ni bukan hak aku. Ni kelang ni siapa punya ni? Allah pinjam sekejap dia kepada saya. Lepas tu Allah akan ambil balik. Kereta ni, rumah ni semua pinjaman. Bukan hak saya punya. Sebab apa? Saya apa pun tak ada. Hatta diri saya sendiri pun tak ada. Bukti dia ketika mati, saya hanya bawa 7 lapis, 5 lapis kain putih saya bersama sedikit kapal barus. Itu saja. Apa yang kita bawa? Jadi, atas dasar itu kita tak perlu mengakui semua ni harta ni kita punya. Semua itu milik Allah. Jadi, kita baca. Mudah-mudahan kita rempuh dulu riak tu. Lama-lama dia hilang lah. Kalau peringkat awal pun kita rasa kita jangan peduli. Kita baca sudah. Ni nak baca tak boleh. Kalau aku baca banyak kan riak. Dia duduk kira riak, lalas kita tak payah beramal langsung. Baik, kemudian. Tadi saya sebut dah kebanyakan orang arifin. Sesungguhnya siapa yang tekun membacanya setiap hari 100 kali, dibukakan baginya banyak daripada hijab. Dan hasil baginya daripada anwar. Dan ditunaikan segala keinginannya dan dengan qadar yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala. Terbukanya hijab. Masya Allah. Mana hijab tu, antara kita ni, dengan lapisan-lapisan alam lain ni, ada beberapa tingkatan. 7 contoh begini. Satunya di sini. Sekarang dipanggil alam syahadah. Alam syahadah ni di mana kita berada sekarang. Ni alam syahadah. Naik lagi alam misal. Alam misal ni alam jin. Alam jin ni pula ada 14 alam. 7 alam tu jin kafir. 7 alam lagi jin Islam. Tu dah 14 alam. Dan nisbah pula alam syahadah dengan alam jin yang pertama ni pula. Alam jin yang pertama ni umpama biji lautan yang luas tidak bertepi. Dan bumi kita ni alam syahadah ni macam biji sawi. Tak di laut yang luas tak bertepi tu. Tak nampak langsung. Luas tak luas. Kemudian alam jin yang pertama dinisbahkan dengan alam jin yang kedua pula. Alam jin yang kedua tu jadi laut luas tak bertepi. Alam jin pertama jadi biji sawi. Bayangkan betapa luasnya alam Tuhan. Kemudian ada 7 alam. Dan 7 alam ni dikuasai oleh Ifrit. Raja dia bernama Ifrit. Dan raja-raja lain tu banyaklah. Nama Ahmar, Maimun, Mara'ah lah semua. Ada 7 raja setiap satu alam tu. Dan 7 tu dikuasai oleh Ifrit. Ketika Nabi Mi'raj, ketika itulah Nabi dikejar oleh Ifrit ni. Sebab kita kena lalu alam tu. Ni yang terbuka hijab. Banyak orang-orang yang tariqat, orang ahli zikir, orang yang beramal. Kononnya sampai kepada Allah. Kata dia sampai ke langit yang 7. Tak. Dia tersesat di dalam alam misal ni. Kemudian naik lagi. 7 alam lagi. Alam tu nama dia alam jin Islam. Jin ni Islam tak kawan dengan orang. Dia duduk kawan dengan orang, duduk mengaku aku itu, aku ni, aku ini. Adalah alam yang duduk alam yang alam ni tadi. Alam yang 7 alam yang tadi tu. Dan rakyat dia tu, jin yang kafir
dan jin yang fasik kat situ. Okey. Kemudian naik pada jin Islam yang 7 tu, nama dia pula hampir nama malaikat. Nama Syamsiyail, Mikiyail, Jibriyail, dekat-dekat nama malaikat. Tapi nama dia lebih kepada nama jin Islam. Naik lagi kepada alam itu dipanggil alam roh. Tempat roh-roh yang mati diletakkan dan alam barzah. Barzah ni mana sempadan antara alam mulk, alam benda, ada waktu, dengan alam yang bukan benda dan masa. Tak ada masa, tak ada waktu. Bila lepas pada alam barzah tu, kita masuk alam malakut, ni alam jabarut, ni alam lahut. Lahut tu tempat asal kita tu, tempat roh kita duduk. Rumah asal kita adalah di alam lahut tu. Ni perumpamaan lah, saya bagi kiasan secara mudah faham. Kalau nak cerita panjang, banyak lagi, nak cerita alam tu lagi banyak kan. Kita ambil yang bahasa yang mudah kita faham. Itulah. Jadi terbukanya hijab tu maknanya terbuka di sana. Nampak di sana. Perjalanan seperti benda perjalanan Mi'raj Nabi SAW tu. Jadi benda ni bila terbuka tu, maknanya kedudukan kita tu Allah dah angkat dah. Allah dah angkat daripada lawab, daripada amarah naik kepada mutmainnah tadi. Sebab nak terbuka hijab tu hanyalah bagi orang-orang yang bernafsu mutmainnah. Maknanya orang yang telah menyucikan jiwa mereka tu daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Baru duduk di tempat mutmainnah tu. Tempat yang paling selamat di situlah. Perjalanan awal untuk Mi'raj adalah di mutmainnah. Mutmainnah yang macam ni. Contoh dia macam orang yang pergi ke laut. Maknanya pantai tu dengan lautan tu, di situlah perumpamaan mutmainnahnya, malakutnya. Jadi di pantai tadi masih lagi kita kata lawamah. Langkah masuk dalam, pijak kaki ke dalam air laut tu, itulah tempat mutmainnah. Nak faham dia. Kemudian naik lagi ke alam malakut, malam malaikat, jabarut pun macam tu juga, penuh dengan malaikat-malaikat dan sampai ke alam lahut, di mana roh para nabi, para aulia berada dekat sana. Dan di sinilah tempat yang paling tinggi sekali kedudukannya. Maka sebab itulah dalam kaedah amal ni kita kena balik kepada tempat asal kita. Ni bukan di dunia, ni bukan rumah kita. Bukan tempat kita di sini. Di sini hanyalah tempat sementara sahaja, tempat untuk kita diuji oleh Allah. Akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan balik. Maka bila terbuka hijab, ketika itu kita tak nak lagi dah. Orang bagi kat kita duit pun kita tak peduli. Sekarang ni sebut nak duit tak? Kuliah ni kalau siapa datang malam ni kuliah ni akan dapat 1,000 seorang. Saya rasa penuh, meneru orang datang kat kuliah. Tapi kalau orang terbuka hijab, dia tak nak dah. Sebab dia dah dapat Allah. Dia nak apa lagi? Dia dapat Allah yang paling kaya sekali. Apa pun Tuhan bagi. Tapi ketika itu, apabila seorang tu dapat kembali kepada Allah, maka segala nikmat dunia tu habis hilang daripada diri dia tu. Okey. Kemudian, bacalah. Mudah-mudahan, kita doalah. Adalah malam ni, siapa-siapa yang baca tu mudah-mudahan sampailah continuous lah. Mudah-mudahan Allah bagilah. Ini antara kelebihan dia. Dan selawat ini juga bermanfaat untuk orang mubtadi. Orang mubtadi ni orang macam kita lah. Macam kita ni, macam saya ni, kita orang baru belajar ni. Mubtadi ni. Kemudian orang yang mutawasit. Mutawasit ni yang pertengahan. Dan orang yang muntahi ni tinggilah. Kalau kata Sidratul Muntaha tu, tempat tinggilah. Tempat yang tinggi. Sidratul Muntaha tu tempat yang tinggi tu. Muntahi tu tempat orang yang makam dia, makam tinggi tu. So, semua boleh baca. Sebab orang yang asal dia mubtadi, mutawasit dan juga orang yang muntahi. Kemudian, kalau kita lihat lagi, siapa-siapa yang berselawat dengan selawat Fatih ni, sekali dalam hidupnya. Sekali je. Sekali dalam hidup. Bukan banyak kali ya. Baca sekali je dalam hidupnya. Nescaya tidak akan dijilat api neraka. Punya besarnya fadilat daripada selawat Fatih ni. Sekali saja, baru sekali. Malam ni kita baca berapa kali dah tadi? 10 kali. Kita dah baca 10 kali dah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kita ni dengan Allah ni satu ya. Tuhan ni punya sayang kat kita. Dia tak nak kita masuk neraka dia. Dia tahu dia buat neraka tu panas. Azab. Dia tahu. Dia kalau boleh dia tak nak. Tapi kita nak juga nak pergi ke situ. Ini kita buat program ni sebenarnya kita nak express, kita nak deliver sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan sesiapa yang membacanya 1000 kali pada malam Khamis dan Jumaat atau Isnin, malam Khamis
malam Jumaat atau malam Isnin akan dihimpunkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Orang yang baca sampai 1000 kali. Kan? Jadi mampukah kita nak baca 1000 kali? Mampukah nak baca ni? Tak apalah, beginilah senang. Ambil yang kecil-kecil dulu. Jangan kita tamak. Baca dulu. Baca dulu kan. Mungkin sekali-sekali, sebulan sekali ke, adab betul-betul 1000 kali tu. Pada malam, malam Khamis. Sebab tu adab dia macam ni. Dia biasanya kita buat solat 4 rakaat dulu. Solat hajat ni. 4 rakaat, 2-2 tak apa. Kemudian baca baca surah Al-Qadar, kemudian baca Al-Zalzalah, kemudian baca Al-Kafirun dan 3 Qul tu. Baca tu. Dalam solat tu. Tiap-tiap rakaat tu baca yang itu. Dan lepas tu, bacalah surat Fatih tu. Surat Fatih. Terpulang lah nak baca 100 kali kan malam tu, nak baca 1000 kali kan. Ikutlah mana yang rasa selesa, yang rasa mudah. Jadi saya beritahu dulu untuk malam ni, panjang lebar dah ni. Yang lain tu rasa senyap itu. Takut dah lena dah tu. Jadi insya-Allah kita habis di sini malam ni. Walaupun tadi ada sedikit masalah gangguan teknikal, itu hanya dah ujian-ujian yang kita kena lalu. Saya pun tak faham lagi. Ingatkan ada handphone ni okey, rupanya handphone ni pun sama juga, jenis baru. Dia pun padam juga. Begitu. Baik, jadi takat ni dulu insya-Allah. Boleh faham kan malam ni saya rasa tak adalah heavy sangat. Cuma bagaimana nak menghampirkan diri kita lagi kepada Allah dan kepada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesamalah kita beramal pada malam ni. Wallahu a'lam. Ada pun nak tanya tadi dah. Dalam tu ada mesej dah. Sini. Ya, tengok. Ada satu soalan Ustaz. Daripada sahabat kita, apa beza ijazah, rabitah, wasilah? Yang tu tak boleh nak urai malam ni, kena ambil malam lain nanti. Nanti kita kupas satu tajuk khas tentang masalah itu, masalah dalam amalan tariqat tu, amalan zikir tu. Nanti kita cerita lain. Panjang sikit jawapan dia tu. InsyaAllah. Kali kita ada program kuliah-kuliah yang khusus kita buat nanti tu. Yang malam ni sabit dengan tajuk pada malam ni. Kalau begitu siap kita tutuplah majlis dah ke sebelah ni. Jadi saya akhiri majlis dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.